Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri Ramadan di Jalan Ilmu bersama IAIS TV, yang mana kita merungkaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan puasa dan juga amalan-amalan ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita semakin menghampiri penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana didoakan agar segala amalan kita, segala ibadah yang kita lakukan, baik dari solatnya, puasanya, zakatnya, tilawatul Quran, sedekahnya, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan begitulah para salaf. Mereka setelah berlalunya Ramadan, sehingga 6 bulan mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan mereka dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah kegembiraan bagi seorang yang berpuasa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Bagi seorang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan yang maha berkuasa ke atasnya, Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apakah yang dimaksudkan dengan kegembiraan ketika berbuka? Bagi seorang yang berpuasa, telah satu hari suntuk dia menahan diri daripada makan, minum, juga perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Maka apabila tibanya waktu untuk berbuka puasa, maka itu menjadi waktu yang sangat disyukuri, sangat gembira bagi mereka yang menjalankan puasa dengan sebenar-benar puasa pada hari tersebut, yang mana mereka menahan diri mereka daripada dosa-dosa, menahan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam Al-Quran menyeru kita supaya mengharap kepada wajahnya. Maksudnya, kita ikhlas melakukan ibadah demi Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di akhirat kelak. Kita dapat masuk ke syurga dengan rahmatnya, dan di dalam syurga kita dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah tentu tidak sama dengan mana-mana makhluk. Laisa kamislihi syai'. Dan nikmat memandang wajah Allah adalah nikmat yang sangat besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surah Yunus, ketika menceritakan mereka yang masuk ke dalam syurga disebabkan mereka telah membuat amalan-amalan yang baik, kemudian mereka dapat apa? Waziyadah. Dan ziyadah di situ, para mufassirin mentafsirkannya sebagai nikmat ataupun ganjaran dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang jelas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa tidak mungkin bagi makhluk di dunia ini untuk melihat wajah Allah dengan mata. Dan begitulah yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, yang mana Allah berkata-kata secara terus kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meminta untuk melihat wajah Allah, namun tak dapat, jatuh pingsan kerana hancurnya gunung menjadi debu disebabkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat melihat dengan mata. Begitu juga Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang rajih di kalangan ulama', yang lebih tepat di kalangan ulama' adalah Nabi SAW tidak melihat Allah SWT dengan mata, namun melihat dengan hati, dengan basirah. Maka nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah di akhirat kelak
dapat masuk ke dalam syurga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam syurga itu penuh berseri-seri dan mereka melihat ke arah Tuhan mereka. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, apakah nikmat yang lebih besar berbanding kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga yang sudah pun penuh dengan nikmat? Maka bersama-samalah kita merebut kelebihan yang masih lagi berbaki dalam Ramadan Al-Mubarak kali ini untuk kita memperbanyakkan lagi istighfar, memperbanyakkan lagi permohonan keampunan, taubat kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menerima amalan-amalan kita dan Allah menjadikan kita di atas jalan yang lurus sehinggalah kita nanti dimatikan dalam keadaan Islam. Semoga kita memperoleh manfaat dan dapat mengikhlaskan hati kita agar setiap amalan kita adalah liibtigha wajhillah, untuk mencapai nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.